Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa katabbahu taqdira. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan nama ayat yang juga kita lafazkan. Itulah sebenarnya ni kalau kita lihatkan sinonim Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Angkatan Tentera Malaysia disebutkan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Bahawasanya Kepala Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera, dan ini telah pun disebutkan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan perkara ini juga sebenarnya untuk kita melihat bagaimana usia Angkatan Tentera Malaysia tahun ini 2024 masuk 91 tahun usianya tahun lalu pada sambutan ke-90 dengan bertemakan kedaulatan negara, tanggungjawab bersama Angkatan Tentera Malaysia terus menjadi salah satu daripada benteng pertahanan yang paling kukuh dalam negara kita ini. Ya, dan pastinya hanya Angkatan Tentera Malaysia
Malaysia sahaja melaksanakan istiadat pembarisan ini kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong, dan ianya sebenarnya amat signifikan kerana baginda adalah pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Dan kalau kita boleh kongsi lebih lanjut juga berkaitan dengan peranan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Kena Hamdan. Ismail, Hani, untuk makluman semua juga, selain menjadi ketua negara yang mengamalkan konsep Raja Berperlembagaan, Yang di-Pertuan Agong juga merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Malaysia, iaitu satu jawatan kanan tertinggi di dalam struktur pemerintahan Angkatan Tentera. Ini seperti mana yang kita maklum termaktub dalam perkara 41 Perlembagaan Persekutuan, iaitu Yang di-Pertuan Agong hendaklah menjadi pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan. Untuk makluman juga, jawatan ini telah diwujudkan bermula dari tahun 1957 susulan dari penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Peranan, tugas dan kuasanya dikawal oleh Perlembagaan Malaysia dan Akta Angkatan Tentera Persekutuan. Akta Angkatan Tentera Persekutuan atau Akta Angkatan Tentera 1972 telah diluluskan oleh Parlimen Persekutuan supaya dapat menyatukan semua undang-undang di bawah satu peraturan yang mengawal ketiga-tiga perkhidmatan tentera, Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Ia juga menetapkan fungsi dan tugas-tugas ketua negara dalam kapasitinya sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia, dan akta ini memberikan tugas dan peranan berikut. Kalau dapat saya senaraikan perkara-perkara yang penting. Yang pertama, meluluskan komposisi Angkatan Tetap yang disyorkan oleh Majlis Angkatan Tentera, meluluskan nama-nama pertubuhan Angkatan Tentera yang disyorkan oleh Majlis Angkatan Tentera, meluluskan pembubaran dan penggabungan komposisi dan meminda nama-nama unit yang disyorkan oleh Majlis Angkatan Tentera, juga mengurniakan tauliah kepada seseorang dalam Angkatan Tetap yang disyorkan oleh Majlis Angkatan Tentera, melanjutkan tauliah tempoh tauliah yang diberikan, mengurniakan tauliah kehormat kepada sesiapa sahaja dalam Angkatan Tetap, membatalkan cadangan sebarang pertaulihan yang diberikan oleh Majlis Angkatan Tentera, dan juga meluluskan kenaikan pangkat yang disyorkan oleh Majlis Angkatan Tentera. Selain daripada itu, fungsi atau peranan yang diberikan oleh Yang Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong juga adalah meluluskan pertukaran pegawai bertauliah atau seseorang yang dilantik di bawah Seksyen 10 dari satu perkhidmatan kepada suatu perkhidmatan yang lain dalam Angkatan Tetap yang disyorkan oleh Majlis Angkatan Tentera, meluluskan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Majlis Angkatan Tentera berhubung dengan pentauliahan dan lain-lain, meluluskan pertukaran askar laskar dari satu perkhidmatan ke perkhidmatan yang lain dalam Angkatan Tetap yang disyorkan oleh Majlis Angkatan Tentera, dan terakhir meluluskan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Majlis Angkatan Tentera berhubung dengan pengambilan masuk orang dan hal-hal berkaitan dengan pertugasan mereka dan lain-lain dalam Angkatan Tetap. So daripada sini kita dapat garapkan bahawa fungsi dan peranan yang dimainkan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah amat meluas, terutamanya dalam mempengaruhi hala tuju Angkatan Tentera itu sendiri. Ya, cukup signifikan ya. Boleh kita katakan erat ya, bagaimana untuk kita melihat santai, tak stres. Tadi tak bunyi tadi. tak bunyi tu Tak bunyi tu stres kejap. Alamak. Kenapa tak bunyi? Aduh, stres ya. Mungkin biasanya ada banyak clips in between yang nampak dia relax. Walaupun kita 2 jam setengah, Tak rasa macam 2 jam. Tapi masih rasa lama gitu. Saya rasa kenapa rasa itu. Sebab itu habis package ada satu. So this time ada 3 package. Kita banyak cakap. So this time Dia besar begitu. Sebelum lahir ni sebenarnya
Udara Diraja Malaysia, Colonel Hamdan. Selesai sudah pembarisan pada pagi ini, tapi daripada pembarisan ini kita dapat harapkan bahawa melalui panji inilah dia merupakan simbol untuk mengekalkan semangat moral dan penting sebagai identiti serta pemilikan ownership setiap warga pasukan ke atas sikap tanggungjawab, legasi dan tak setia yang tidak berbelah bagi terhadap raja dan negara. Malah panji-panji kita anggap sebagai tanda pengiktirafan perjuangan dan penghormatan segenap lapisan warga ATM dalam memastikan kedaulatan serta keamanan negara sentiasa terjamin dan ancaman musuh yang cuba mengganggu gugat kedaulatan negara. Untuk itu kita dapat saksikan panji-panji yang diarak tadi sudah pun kembali disimpan dengan ketertiban dan juga satu pergerakan yang cukup kemas untuk memastikan ketertinggian dan juga penghormatan kepada panji-panji itu diberikan. Panglima sekali lagi ini yang boleh kita saksikan bersama dengan kita adalah bukan saja istiadat yang melibatkan pembarisan tetapi istiadat memberikan tumpuan kepada panji-panji yang juga merupakan lambang kemegahan dan juga ketaatsetiaan Angkatan Tentera Malaysia kepada Raja. Simpulkan bersama dengan Kapten Syafdin dengan slogan kata sedia berkorban Tentera Laut Diraja Malaysia. Sedikit ucapan bersempena dengan istiadat pembarisan mengarah panji-panji ini sebagai penutup kita pada pagi ini. Pengharapan kami daripada ketiga-tiga perkhidmatan Tentera Darat, Tentera Laut dan juga Tentera Udara di Malaysia adalah agar seluruh rakyat Malaysia dapat merasakan keajaiban yang berlaku di tengah medan kawat ini dengan perarakan panji-panji yang telah dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan supaya ianya dapat memberi gambaran yang lebih jelas tentang kepentingannya panji-panji yang diarak untuk menggambarkan penghormatan juga ketaatsetiaan warga Angkatan Tentera Malaysia sendiri. Ya, Colonel Hamdan, sentiasa di angkasa raya, itu Tentera Laut Diraja Malaysia. Satu slogan yang besar, tapi insyaAllah dengan sokongan daripada pasukan sahabat, Tentera Darat, Tentera Laut dan juga agensi-agensi lain, insyaAllah ruang udara akan terjamin. Terima kasih dan setinggi Brigade ke-11 Infanteri Malaysia dan kepada Kapten Teknologis Dr. Syafdin Lufti bin Ruslan TLDM, Pengarah Strategi dan Perkhidmatan Sumber Manusia Markas Tentera Laut, dan juga Colonel Hamdan bin Ahmad TUDM, Pengarah Pengurusan Sumber Manusia Markas Tentera Udara yang bersama kita dalam memperhalusi istiadat mengarap panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada pagi. Pengurusan Sumber Manusia Markas Tentera Udara bahagian Sumber Manusia, dan juga Lieutenant Colonel Muhammad Syukri, Kamarudin TUDM, Pegawai Memerintah nombor 6 Skuadron. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan Hamdan dan juga Tuan Syukri. Terima kasih bersama dengan kami pada hari ini. Selamat Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-89. Alhamdulillah kita bersua kembali untuk kesekian kalinya membawakan gambaran kedaulatan negara, tanggungjawab bersama. Mungkin pada kesempatan ini Tuan Hamdan boleh memulakan untuk kita membawa mukadimah di sebalik sambutan, falsafah sambutan bagi Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-89. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Encik Ismail. Salam. Dan salam sejahtera kepada semua penonton RTM pada pagi yang hilang gemilang ini. Saya mewakili Panglima Angkatan Tentera dan juga Angkatan Tentera Malaysia secara peribadi ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM kerana telah membuat siaran langsung untuk sempurna sambutan Hari ATM ke-89 pagi ini yang dianjurkan di PU Kuantan, satu-satunya pengkalan di Kuantan Timur ini selain daripada pengkalan udara Gong Kedah. Pada kali ini sambutan Hari ATM ke-89 merupakan yang berbeza daripada apa yang telah dilaksanakan pada tahun lepas, Hari ATM ke-88 di Port Dickson. Kali ini kita buka kepada orang awam, terutamanya dari kalangan masyarakat tempatan. Balik kepada acara pada pagi ini, sebentar tadi lah kita tengok semasa Panglima Angkatan Tentera menerima tabit hormat, terbang lintas oleh 4 buah pesawat helikopter ATM yang masing-masingnya membawa bendera ATM, bendera Tentera Darat, Tentera Laut dan Tentera Udara. Dan formasi tadi telah diketuai oleh Lieutenant Colonel Paranjoti, Pegawai Memerintah nombor 10 Skuadron. Berbalik kepada pembarisan pada pagi ini, semasa pembarisan ini, komposisi pembarisan Ismail terdiri daripada 3
pegawai dan 795 anggota LP. Ketua Pembarisan pada kali ini adalah daripada pegawai TUDM sendiri, merupakan penganjur iaitu Lieutenant Colonel Ahmad Amir Syahidan TUDM. Penolong Ketua Pembarisan Major Muhammad Faizal Idris dan Ajutan Pembarisan Lieutenant Muhammad Haris bin Muhammad Rizwan TLDM. Keseluruhan pembarisan pada kali ini telah dikoordinasikan dengan jayanya insya-Allah oleh tiga Sarjan Major Regiment daripada 3 perkhidmatan iaitu Tentera Darat, Laut dan juga Udara. Dan menariknya adalah gabungan pancaragam ATM yang merupakan gabungan daripada ketiga perkhidmatan sekali lagi daripada Tentera Darat, Laut dan juga Udara yang uniknya kerana pada kali ini tuan rumah adalah TUDM. Gabungan pancaragam ATM ini diketuai oleh Kapten Sabri bin Hamil TUDM. Sedikit pelaksanaan atau aktiviti pada pagi ini ianya adalah berkonsepkan pembarisan statik tempoh. Okey, kita akan saksikan sebentar lagi segmen pembarisan itu sekarang, dan juga yang menariknya adalah segmen demonstrasi. Saya sendiri pun teruja untuk menyaksikan bagaimana ruang udara di PU Kuantan ini digegarkan dengan gegar gempita. Diraja Malaysia, juga penglibatan dan juga panji-panji tentera udara Diraja Malaysia akan diarah pada istiadat pada hari ini. Ya, Encik Ismail, untuk makluman semua, sejarah penubuhan aman telah berhasrat untuk menubuhkan tentera udara persekutuan yang turut mendapat sokongan daripada kerajaan British pada masa tersebut. Dalam masa yang begitu singkat, pasukan tentera udara persekutuan telah berjaya mengembangkan keupayaannya sehingga mampu melaksanakan bukan sahaja tugasan penerbangan VIP, penerbangan komunikasi, tetapi malahan bantuan pengangkutan lain dan tinjauan kepada tentera darat di samping kemampuan membuat pengebuman yang terhad. Keupayaan ini terbukti semasa penglibatan tentera udara persekutuan di dalam operasi membenteras ancaman pengganas komunis dan juga ketika berlakunya konfrontasi di awal 1960-an. Seiring dengan pembentukan Malaysia pada 16 September 1963, nama Tentera Udara Persekutuan Ismail telah ditukar kepada dengan nama Tentera Udara Diraja Malaysia. Dan atas kesungguhan, pengorbanan dan keupayaan dalam menghadapi pelbagai cabaran semasa melaksanakan tugasnya menjaga kedaulatan ruang udara negara, TUDM telah dianugerahkan panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Almarhum Tengku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin Sultan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong keempat Sultan Terengganu pada 14 Mac 1967 bertempat di Pengkalan TUDM Kuala Lumpur. Di sini saya ingin juga berkongsi tentang Battle Honour yang disulam di atas panji-panji TUDM. Battle Honour untuk makluman semua adalah sejarah penglibatan dan perjuangan ATM dalam mempertahankan kedaulatan tanah air serta perjuangannya ke arah memastikan keamanan negara, dan ianya disemadi untuk makluman semua bagi TUDM. Penglibatan terus adalah melalui darurat pada tahun 1948 hingga 1960, konfrontasi 1963 hingga 65, dan juga Ops Daulat dalam Februari 2013. Sesungguhnya penganugerahan panji-panji Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong ini juga merupakan lambang kemegahan, taat setia dan pengorbanan dalam mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara selaras dengan cogan kata TUDM sentiasa di angkasa raya. Maka lengkap